Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Najmi Nasruddin bersama rakan penyampai saya pada minggu ini. Saya Fizuddin Hanafi melaporkan berita utama MyDF News edisi Mac 2020. Taman Laut adalah kawasan perairan laut yang dizonkan sejauh 2 batu nautika dari tikas air surut terendah, kecuali Pulau Kapas di Terengganu, Pulau Kuraman, Pulau Rusukan Besar dan Pulau Rusukan Kecil di Labuan yang dizonkan sejauh 1 batu nautika dari tikas air surut terendah. Sehubungan dengan itu, Jabatan Perikanan Malaysia berfungsi untuk mengurus, memelihara, melindungi sumber perikanan dan biodiversiti marin. Selain itu juga, Taman Laut Malaysia juga menjalankan dan menggalakkan penyelidikan terutama mengenai biodiversiti marin serta memelihara dan mengurus hidupan marin terancam dipergiatkan. Fungsi Taman Laut ini juga termasuk menguatkuasakan Akta Perikanan dan Peraturan yang berkaitan selain mengawal selia, aktiviti rekreasi dan lain-lain aktiviti di perairan negara. Dengan kewujudan Taman Laut ini, pihak jabatan berharap dapat meningkatkan lagi kesedaran awam terutama mengenai ekosistem marin. Pihak jabatan turut menyediakan khidmat nasihat dan kepakaran mengenai ekosistem marin terutama bagi penyelidik, institusi dan agensi. Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Malaysia, Datuk Haji Zainal Azman bin Abu Seman bersama Ketua Pengarah Perikanan Malaysia, DOF yang berbahagia Datuk Haji Munir bin Haji Muhammad Nawi telah melawat ke Pusat Ikan Hiasan Port Dickson pada 7 Mac 2020. Dalam sesi lawatan tersebut, beliau telah diberikan penerangan tentang aktiviti dan program yang dijalankan di Pusat Ikan Hiasan itu. Pusat ini berfungsi 3 dalam 1, iaitu merupakan pusat pameran ikan laut, pusat untuk program pembiakan dan konservasi batu karang, kuda laut dan clownfish, selain merupakan tapak inkubator untuk usahawan peternakan batu karang komersial. Keperbagaian koleksi spesies ikan pastinya menggambit tumpuan pengunjung. Yang pasti, pusat ini dibuka kepada orang awam secara percuma pada setiap hari dari jam 9 pagi hingga 6 petang. Sesi lawatan beliau diteruskan ke Kelantan pada 11 dan 12 Mac 2020 bagi melawat keadaan infrastruktur Pelabuhan Perikanan Tok Bali dan melihat secara dekat operasi visa penangkapan ikan bersama Ketua Jabatan dan agensi di bawah kementerian. Jabatan Perikanan Negeri Terengganu dengan kekuatan seramai 5 orang penguatkuasa telah melakukan operasi di sekitar perairan Kemaman pada 8 Mac 2020. Dalam operasi tersebut, pihak jabatan telah merampas 10 bidang pukat pari bersaiz 14 inci di kawasan kurang 0.5 batu nautika dari pantai Awanan Kijal, Kemaman. Kes tersebut disiasat di bawah Peraturan-Peraturan Perikanan Larang Menangkap Ikan 1980. Jabatan Perikanan Negeri Perak telah berjaya menahan sebuah bot pukat tunda Zon A di Pantai Bagan Datoh pada 8 Mac 2020. Bot tersebut didapati melakukan kesalahan menggunakan nombor bot palsu serta kesalahan di bawah Seksyen 11-3-A dan Seksyen 8-A Akta Perikanan 1985. Kesemua nilai rampasan dianggarkan sebanyak RM70,000. Jabatan Perikanan Negeri Kedah telah berjaya menahan 2 vessel di perairan Pulau Payar pada 8 Mac 2020. Kedua-dua vessel tersebut didapati melakukan kesalahan di bawah Seksyen 43-1-A Akta Perikanan 1985, iaitu menangkap ikan tanpa kebenaran Ketua Pengarah Jabatan Perikanan Malaysia. Seramai 10 orang warga Thailand telah ditahan dan lebih kurang 400 kg ikan pelbagai jenis disita. Manakala pada 10 Mac 2020, sebuah bot pukat tunda jeruk Zon C2 dengan seramai 22 orang kena tangkap. OKT warga Thailand telah ditahan lebih kurang 7.7 batu nautika dari Tanjung Kemarun, Langkawi. Kesalahan bot dapati telah melanggar di bawah Seksyen 8-B Akta Perikanan 1985, iaitu melabur pukat jeruk bawah 15 batu nautika dari pantai terdekat. Pihak jabatan turut merampas sebanyak 100 kg ikan pelbagai jenis. Penguatkuasa Perikanan Jabatan Perikanan Negeri Terengganu telah melakukan pemeriksaan vessel pukat tunda Zon C dan Zon C2 di Jeti Perikanan AKIM Cenderin pada 10 Mac 2020. Sebanyak 11 vessel telah diperiksa dan mendapati sebanyak 7 buah vessel telah ditahan di bawah Akta Perikanan 1985. Antara kesalahan yang dilakukan adalah menggunakan saiz mata keroncong pukat tunda kurang 38 mm saiz tegang, tiada tin plate dan nombor bot tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Kesemua bot ditahan untuk siasatan lanjut dan akan disiasat di bawah Seksyen 8-B Akta Perikanan 1985 kerana melanggar syarat lesen. Jabatan Perikanan Malaysia melalui Institut Pendidikan Perikanan FRI Gelang Patah telah mengadakan taklimat ternakan udang putih super intensif di Gelang Patah, Johor pada 10 Mac 2020.
Seramai 19 orang peserta telah terlibat yang terdiri daripada peternak udang putih dari sekitar negeri Johor dan Selangor. Taklimat tersebut bertujuan untuk berkongsi maklumat mengenai teknologi yang telah dihasilkan oleh jabatan dalam meningkatkan hasil pengeluaran udang putih sehingga 4 kali ganda susulan dari hasil penyelidikan ternakan udang berkepadatan tinggi sejak tahun 2016. Turut berlangsung sesi pembentangan dan perkongsian maklumat lawatan ke kolam bagi pendedahan fasiliti dan keadaan yang digunakan terutama dalam ternakan udang putih super intensif. Pihak jabatan akan mengadakan siri taklimat seperti ini dari masa ke semasa dan berharap penyertaan dari peternak udang putih di seluruh negara dapat disambut dengan baik. Jabatan Perikanan Malaysia melalui Institut Penyelidikan Perikanan FRI dan Pejabat Perikanan Negeri Johor telah memulakan kajian perbandingan ternakan kerang dalam kolam dan perairan terbuka sejak tahun 2019. Pihak DOF amat komited dalam menjayakan hub kerang-kerangan negeri Johor yang merupakan salah satu komoditi terbesar dalam menyumbangkan pengeluaran meluluskan negara, terutama spesies kerang. Tujuan kajian kali ini adalah untuk mengukuhkan prosedur operasi standard SOP pengurusan ternakan kerang yang telah dibangunkan pada 11 Oktober 2019. Dalam kajian ini, benih kerang bersaiz 4mm hingga 10mm telah ditabur di lot kajian estet kerang di perairan negeri Johor dan akan diuruskan oleh kaki tangan DOF dari masa ke semasa bagi tujuan proses serakan sehingga mencapai saiz pasaran iaitu 25mm dan ke atas. Menurut rekod yang dijalankan oleh penternak kerang, benih kerang bersaiz 4mm mengambil masa 12 hingga 14 bulan bagi mencapai tempoh pasaran. Anggaran sebanyak 1.8 tan metrik benih kerang yang ditabur mampu menghasilkan sebanyak 270 tan metrik kerang dewasa selepas daripada tempoh ternakan. Objektif kajian ini adalah menggunakan kadar tebaran yang lebih rendah daripada kebiasaan yang dilakukan oleh peternak kerang. Pihak DOF juga berharap melalui kajian ini dapat membuktikan amalan overstocking benih yang digunakan adalah tidak tepat dan tidak ekonomik. Semoga dengan kajian yang dilakukan oleh pihak DOF ini dapat membantu benih-benih kerang hidup dan membesar dengan lebih baik demi kelangsungan generasi kerang negara. Sabah dikenali sebagai negeri di bawah bayu kerana kedudukannya sangat strategik di bawah laluan angin monsun dan tidak pernah dilanda ribut taufan kecuali beberapa ribut tropika berskala kecil. Sabah juga adalah daripada 13 negeri yang terdapat di Malaysia dan merupakan negeri kedua terbesar di Malaysia selepas Sarawak yang terletak di utara Pulau Borneo. Pada setiap tahun, Jabatan Perikanan Malaysia DOF telah merekodkan negeri Sabah mampu mengeluarkan lebih 350,000 tan metrik hasil perikanan setahun dari subsektor perikanan tangkapan dan juga aquaculture. Lebih daripada 30,000 nelayan telah direkodkan dengan melibatkan sebanyak 16,866 vessel. Selain aktiviti menangkapan ikan oleh nelayan, di Sabah juga mempunyai seramai 6,686 orang peternak aquaculture dengan keluasan melebihi 12,000 hektar kawasan ternakan ikan dan rumpai laut. Negeri Sabah juga terkenal dengan kecantikan pantai dan laut di sekitar perairannya, sekaligus menjadikan rumpai laut dan ikan selayang sebagai komoditi utama di negeri itu. Komoditi rumpai laut menjadi sumber pendapatan kepada hampir 1,200 peternak di kawasan pengkulturan rumpai laut di perairan negeri Sabah seperti di Semporna, Kunak, Tawau dan Lahad Datu. Jabatan Perikanan Malaysia akan terus komited dalam memastikan sumber perikanan negara terus mencukupi dan mampan dari semasa ke semasa. Kami mengakhiri laporan minggu ini. Jangan lupa like, share dan subscribe laman sosial Jabatan Perikanan Malaysia bagi mengetahui maklumat dan informasi terkini. Saya Ahmad Najmi Nasruddin.
Dan saya Fizulian Hanafi. Assalamualaikum dan salam hormat.